أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وما خلق ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر الليل والنهار ومن شر كل خلق إلا خالق يكون بخير يا رحمن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر وتكن بخير. أما بعد. Yang berbahagia guru dan guru yang saya muliakan, barisan pada segi sekolah mengenai integrasi Islam Al-Husna yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama yang tidak merupakan sekali disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan membawa waktu untuk kita sama-sama sadari sama-sama kita dapat berkumpul, berhimpun pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dan perpisahan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, pada jelaskan. Semua jelas dengan suara Ustaz? Tak ada bunyi gema? Clear semuanya? Baik. Jadi, pertama-tamanya Ustaz nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Siti Al-Husna kerana sudi menjemput Ustaz untuk mengisi hari yang penuh bermakna ini yang disebut sebagai awal Muharram ataupun Ma'al Hijrah, sambutan hijrah yang kita raikan di antara hari-hari kebesaran Islam. Jadi sekali lagi Ustaz ucapkan terima kasih, walaupun Ustaz ini bukan siapa-siapa nak dibandingkan dengan guru-guru Siti, Masya Allah, lebih hebat, lebih tinggi ilmunya, tetapi masih sudi menerima dan menjemput Ustaz untuk mengisi slot kita pada pagi ini. Dan kemudian Ustaz diminta untuk menyampaikan sedikit ceramah pada pagi ini, dan Ustaz diminta sebenarnya dalam masa 1 jam.
Tapi Ustaz rasa dalam 30 minit cukup lah, kan? 30 minit ke 40 minit ke macam tu Ustaz kira-kira. Kalau lama-lama terang Ustaz cakap ni sejam, 2 jam terang, Ustaz cakap seorang saja. Yang kamu duduk depan-depan ni kamu buat apa? Macam-macam dah kamu buat, ya? Sebab menurut kajian, ya, oleh pakar-pakar pendidikan, orang yang mengkaji tentang pendidikan ni, spend attention kamu untuk kanak-kanak yang berusia macam kamu ni lebih kurang tak lama pun, lebih kurang 7 minit je. Umur 4 tahun sampai 6 tahun, spend attention dia lebih kurang, daya jangkauan dia lebih kurang 4 minit ke 7 minit. Lepas tu tak boleh dah, ya, dia nak buat benda lain, dia nak bergerak, ya, dia nak pergi melompat, berjalan, dia tak boleh duduk lama. Nak duduk dalam dekat atas kursi macam kamu ni tak boleh lama. Dan untuk umur kamu 7 tahun sampai 10 tahun, spend attention dia lebih kurang 7 minit sampai 10 minit. Umur 10 tahun sampai 12 tahun 15 minit. Umur 13 tahun sampai dah besar, itu boleh lama sikit, 30 minit. 30 minit saja. Lepas tu dia tak boleh nak masuk dah. 30 minit yang pertama okey, faham. Okey, boleh dengar. Tapi lepas tu blank out. Dia dah tak faham dah apa yang penceramah cakap di depan dia, ya? Sebab tu pakar pendidikan kata kita kena meraihkan kanak-kanak ni. Maksudnya kanak-kanak kamu lah, kan? Sebab apa? Sebab kamu mudah bosan. Kamu ni kalau panggil Ustaz Azhar Idrus pun, kamu pun akan bosan. Ini ustaz yang paling, orang kata paling kelakar lah, kan? Kenal tak Ustaz Azhar Idrus? Pernah dengar tak ceramah Ustaz Azhar Idrus? Kalau panggil Ustaz Azhar Idrus datang depan ni pun 15 minit je. Lepas tu kamu pun dah tak tentu hala dah. Sebab tu Ustaz selalu tengok video-video seriti-seriti lain. Selain daripada seriti Al-Husna, Ustaz tengok juga video seriti dekat Titi Wangsa, seriti dekat Gombak, seriti dekat Ipoh, seriti dekat Johor, seriti dekat Kelantan. Semua Ustaz tengok video-video dia orang ni. Sebabnya satu, kita nak tengok macam mana suasana pembelajaran dia orang, macam mana sekolah dia orang, macam mana pelajar dia orang. Dan satu yang Ustaz suka tentang seriti ni, ya, pertama yang Ustaz suka tengok pakaian uniform dia. Yang kamu pakai uniform ni yang warna apa ni? Putih apa ni? Putih susu lah, kan? Katalah putih susu. Yang kamu pakai sekarang ni bukan kamu seorang je pakai. Ni seluruh Malaysia pakai uniform macam kamu. Yang Bani pakai seluar, pakai uniform, baju panggil baju sekat musang. Yang Banat pakai tudung macam tu lah juga, pakai kain wanita macam tu lah juga. Kemudian hari apa? Hari Jumaat pakai jubah yang warna merun dan ada jalur hijau. Betul kan? Itu pakaian yang diselaraskan di seluruh seriti di seluruh Malaysia. Jadi Ustaz tengok video-video dia orang. Kalau hari-hari kebesaran Islam, dia orang akan panggil penceramah-penceramah luar. Macam ni lah, macam Ustaz ni juga, penceramah daripada luar. Bila dia orang panggil penceramah daripada luar, kamu tahu tak? Ustaz tengok video tu dalam 5 minit, okey, semua dengar. Khusyuk je dengar. Masuk minit ke-6, macam-macam perangai lah. Yang bisingnya, ya, yang musik kawannya, yang menjeritnya, ya, macam-macam. Ustaz tengok penceramah ni dah berisah dah kat depan. Okey, pelajar-pelajar sekalian, zip mulut. Pelajar ni zip mulut. 2 minit je zip mulut. Lepas tu pok pek. Bising semula. Okey, pelajar-pelajar sekalian, say I. Semua pun angkat tangan, I. Lepas tu 1 minit bising semula. Tak boleh. Panggillah penceramah mana-mana pun, kalau dengan kamu ni yang budak-budak, minta maaf, kanak-kanak. Ustaz tak boleh sebut budak-budak. Budak-budak ni tak baik. Kanak-kanak macam kamu 7 minit je. 7 minit lama ke sekejap? Sekejap saja. Ya, maknanya kamu tak boleh tumpukan perhatian, ya, kepada orang nak cakap depan, kecuali kalau kamu nak cakap depan.
Kamu cakap depan ni, kamu tahulah macam mana perasaan kamu. Dulu ada seorang bekas pelajar seriti. Bukan bekas, masih pelajar seriti lah. Masuk pertandingan bercerita. Kan? Masuk berlatih, dia cukup yakin. Dia boleh bercerita, ya? Dia boleh berdiri dengan yakin. Dia boleh bercerita dengan baik, menyampaikan gaya dengan baik. Bila hari pertandingan, duduk depan, tak boleh bercakap. Sebab apa? Kenapa tak boleh cakap? Sebab berdebar. Malu. Kamu duduk di depan ni, kamu tak rasa apa dah. Cuba kamu duduk dekat tempat ustaz ni, baru kamu tahu. Ya? Macam-macam sekalian, ketakutan yang paling manusia takut ni, satu jenis takut yang paling manusia takut. Ada yang takut dengan kalajengking. Ada yang takut dengan ular. Ya? Ada yang takut dengan orang kata buruh. Sebab bagi dia buruh ni macam nak bunyi kiamat. Tapi ketakutan, senarai ketakutan yang paling atas, nombor satu apa dia? Bercakap depan orang. Nak cakap depan orang ni bukan senang. Ya? Bukan senang nak cakap depan orang ni. Ya? Kena berlatih, kena berani, kena cuba. Sebab tu kalau boleh, pelajar sekalian, kamu satu masa nanti kamu akan jadi dai. Satu masa nanti kamu akan jadi pendakwah. Satu masa nanti kamu akan jadi seorang ulama yang akan membimbing umat, yang akan menyampaikan pengajaran dan ilmu kepada umat. Kamu kena duduk di hadapan dan kamu kena bercakap di hadapan. Seperti mana ustaz bercakap di hadapan kamu sekarang. Ya? Jadi ustaz nak pesan macam ni je. Ustaz datang sini, ustaz nak bercakap di depan kamu. Ustaz cakap bukan ustaz cakap kosong. Semalam Ustaz Alim telefon ustaz. Ustaz Alim ada ni? Tak ada. MC. Ustaz Alim telefon ustaz. Dia kata, ustaz, boleh datang sedikit tak? Saya kata, kenapa? Ada apa? Tolong bagi ceramah sikit ustaz. Kamu ni Ustaz Alim, cakaplah awal-awal kan? Seminggu lepas cakap, barulah ustaz tinggi sikit. Jadi malam tadi ustaz tidur lambat. Pagi pun ustaz bangun awal tadi, ustaz buat siapan. Ya? Maknanya nak cakap depan kamu ni bukan ustaz datang dengan kosong. Ustaz kena buat persediaan. Apa yang ustaz nak sampaikan pada kamu ni. Jadi, pelajar sekalian, ni ustaz datang ni. Ya? Bukannya ustaz datang kosong, bukannya ustaz datang nak keluarkan idea saja. Ustaz nak bagi ilmu pada kamu, tolong dengar elok. Tolong bagi perhatian. Ya? Dan tolong jangan main-main. Ya? Itu saja ustaz minta. Hargai ustaz duduk di hadapan. Ya? Walaupun ustaz tahu kamu tak boleh duduk lama, tapi cubalah. Macam inilah hadirin sekalian. Ya? Ustaz minta kamu duduk diam-diam. Ya? Jangan bergerak. Alhamdulillah sekarang ni duduk. Kita ada penjarakan sosial kan. Duduk jauh-jauh, maknanya tak boleh nak bersentuh dengan kawan. Okey, baik, alhamdulillah, tak apa. Ya? Tapi duduk diam-diam, jangan banyak bergerak. Kaki ustaz nak semua kaki letak di bawah. Kalau ada yang atas tu, duduk di atas tu, letak di bawah. Letak je. Badan jangan bergerak, jangan goyang-goyang. Badan kalau boleh sandar betul-betul dekat kursi. Ni cara duduk ustaz belajar ni. Bukan ustaz cerita kosong je tak. Ustaz belajar, ustaz pergi ke kursus pengacaraan majlis. Dia kata kalau seorang MC, pengacara majlis, macam Ustaz Sukarno tadi lah, bila duduk dalam majlis ni, badan belakang ni sandar sikit saja. Bukan sandar semua, sandar sikit saja. Badan mesti tegak 90 darjah. Kaki lurus ke depan. Ya, kaki lurus ke depan. Jangan silang kaki. Nampak kaki ustaz ni? Nampak? Ni tak boleh. Silang kaki tak boleh. Kaki betul-betul dia duduk lurus. Ya. Ni kalau kita duduklah. Kalau dalam tradisi keilmuan Islam, cara duduk dia ada 3 saja. Ustaz dah pernah sebut ni. Bersila, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Jangan duduk cara yang lain. Seperti mana kita angkat kaki, angkat lutut dan sebagainya, ini cara yang tidak beradab di dalam majlis ilmu. Ya. Tolong beradab dalam majlis ini.
Dan kemudian jangan bercakap. Ustaz cukup hantar. Kalau Ustaz cakap depan, ada orang cakap di bawah. Minta maaf dalam bab ni Ustaz kena tegas. Dalam bab adab menuntut ilmu, ini Ustaz akan tekankan. Kerana ilmu tu akan didapati dengan barakah adabnya kita dengan guru kita. Dengan menjaganya kita, adab kita dengan guru kita. InsyaAllah ilmu tu akan jadi barakah. Ilmu tu dia tak masuk sini. Ilmu ni, pelajar-pelajar sekalian, dia dua je dia akan masuk. Satu, dia akan masuk dalam akal kita. Yang kedua, dia akan masuk dalam hati kita. Ilmu yang masuk dalam akal, kita tahu, tetapi belum tentu kita akan buat. Faham tak ni, Pak? Tetapi kalau ilmu masuk dalam jiwa, dia masuk dalam hati kita, dan jiwa kita faham dengan ilmu tu, dia akan buat. Macam mana sekalian? Ustaz bagi contoh mudah. Kalau seorang guru bagi arahan kepada kita, okey, Ahmad, contoh Ahmad, buka pintu Ahmad. Ahmad buka pintu. Itu arahan dia. Logik dalam akal kata Ahmad pergi buka pintu. Tapi dia nak buat tak? Belum tentu nak buat. Tapi kalau guru tadi bagi arahan, dia kata Ahmad, tolong buka pintu Ahmad. Kalau kita sebut tolong, ni tadi buka pintu, ni tolong buka pintu. Adakah Ahmad akan pergi buka pintu? Pergi. Kan? Sebab apa? Sebab ada perkataan tolong. Buka pintu tadi, ni masuk sini. Ni masuk dalam otak kita. Tolong buka pintu, dia masuk dalam jiwa. Sebab tu ilmu yang kita belajar, pelajar-pelajar sekalian, bukan kita nak sumbat masuk dalam otak kita. Tak. Ilmu yang kita belajar walaupun sedikit, kita nak masuk dalam jiwa kita. Dan jiwa yang sampai kepada makna, yang faham dengan ilmu, dia akan beramal. Ahmad, tolong buka pintu. Ahmad dengar perkataan tolong. Satu, dia faham. Yang kedua, dia dipujuk. Cikgu pujuk dia, Ahmad, tolong. Bila tolong, dia rasa bangga, dia rasa dihargai. Baru dia akan pergi buka pintu. Faham macam sekalian? Itu cara duduk. Jadi kalau bosan lah, kalau ada sebenarnya kita mungkin, apalah Ustaz ni cakap tak faham langsung. Ustaz ni minta maaf lah kepada sekalian. Ustaz dah lama tak cakap dengan kanak-kanak. Dah berapa bulan dah, 6-7 bulan dah Ustaz tak cakap depan baca-baca. Ustaz biasa cakap dengan orang tua, orang 50, 60, 70. Ini orang biasa pergi masjid surau. Jadi kanak-kanak tak ada dah. Jarang dah ada kanak-kanak dekat masjid surau ni. Jadi kalau Ustaz tak boleh nak turunkan level Ustaz ni, minta maaf lah. Jadi Ustaz cuba raihkan kamu. Tapi kalau kamu bosan, duduk diam-diam, kemudian tidur. Ustaz bagi kamu tidurlah. Nak tidur, tak ada masalah. Sebab ubat yang paling mujarab untuk tidur ni bila? Waktu bila? Waktu sembahyang Jumaat. Waktu khutbah Jumaat. Pernah pergi tak sembahyang Jumaat macam mana? Kamu kalau pergi sembahyang Jumaat, dengar khutbah, 2 minit kamu dengar, terus tidur. Padahal sebelum pergi tu segar lagi badan, sihat lagi badan, mata ni luas lagi. Dengar dia khutbah, terus tidur. Sebab tu ada satu kisah panjang sikit sebelum kita nak cerita ni. Ni sebagai selingan. Cakap. Ada dah cakap. Tolong hormat Ustaz, tolong jaga hati Ustaz. Okey. Ada seorang orang Amerika. Dia orang non-Muslim lah, orang yang belum Muslim lagi. Orang Amerika ni, pelajar sekalian, dia ada penyakit tak boleh tidur. Penyakit ni dinamakan dengan insomnia. Okey, penyakit ni tak boleh tidur, payah tidur. Waktu malam dia baring pusing sana, pusing sini, golek sana, golek sini, peluk bantal peluk semuanya, tak boleh tidur juga. Lepas tu dia kata, tak boleh lah. Asyik tak boleh tidur dia ni, dia pun pergi jalan lagi. Jalan waktu subuh. Sampai pagi ni tak boleh tidur dah. Jalan waktu subuh.
Lepas tu dia tengok dekat mereka ada sebuah masjid. Dia pun pelik, ada apa dekat masjid ni? Dia pun pergilah masuk. Dia tak boleh masuk, dia duduk kat luar, duduk je dekat beranda masjid. Duduk lama tu, lepas orang semayang apa semua, kemudian ada tazkirah subuh. Dia kata, oh ni rupanya cara orang Muslim ada tazkirah punya. Dia pun dengar. 2 minit lepas tu, terus orang mereka tu tidur. Ini bukan orang Islam ni, ni orang kafir ni, orang Kristian. Terus tidur. Ittaqullah. Tidur terus. Lepas tu orang pun kejut dia. Pakcik, bangun pakcik. Dah 2 dah ni. Terkejut dia. Dah 2 dah. Lah, saya dah boleh tidur dah. Sebelum ni saya tak boleh tidur pun. Betul dia kata apa? Dia kata, ish, hebat betul lah agama Islam ni. Kalau macam ni, saya nak masuk Islam lah. Nak masuk Islam. Sebab apa? Sebab boleh tidur dekat masjid. Itu bagus betul Islam ni. Sebelum ni, saya tak boleh tidur. Lepas duduk kat masjid, saya boleh tidur. Akhirnya orang Kristian tu, orang mereka tu terus masuk Islam. Peluk agama Islam. Tapi alhamdulillah dia mulazamah, ya, dia mengaji tambah ilmu, akhirnya dia jadi orang Islam yang taat. Ini contoh yang Ustaz terbaca lah daripada seorang perkongsian daripada seorang Ustaz daripada Jordan. Ini cerita betul ni, kita jelaskan, bukan cerita tipu-tipu, tak, cerita betul. Sebab tu tambah lagi satu cerita. Ini cerita dia ni. Kenal tak Juha? Juha ni katanya dia ni seorang qadi, orang yang bijak. Tapi dia ni jenis bijak dia makul basyari. Bijak dia lain daripada orang. Nampak macam orang bodoh, nampak macam orang tak betul, nampak macam tak cerdik sangat, ya? Pakai sebuah besar macam tu, kemudian pakai jubah singkat, orang tengok ini orang betul, orang gila ni. Tapi dia ni memang cerdik. Juha ni memang cerdik. Dia pernah jadi qadi di kerajaan Abbasiyah. Dia akhir-akhir zaman kerajaan Abbasiyah. Satu hari lepas dia mengajar, ya, balik rumah, mak dia, isteri dia cerita lah dekat luar. Abang, ni anak kita ni tak sihat abang, demam ni, tak boleh nak tidur. Puan dah pujuk dia tidur, tak boleh nak tidur bang. Abang tolong belilah esok abang lepas kuliah apa semua, lepas ceramah, abang tolong belikan ubat untuk dia. Jual kata, boleh insya-Allah. Esok saya pergi. Esok pun dia pergilah mengajar, kuliah semua. Balik rumah bawa kitab. Tahu kitab? Buku. Bawa buku. Sampai depan rumah, isteri dia buka pintu. Abang, ubat ni mana? Kan saya suruh beli ubat semalam, ubat tidur. Anak kita tak boleh tidur ni. Jual tunjuk, bagi buku ni. Dia kata, ni ubat dia. Ni ubat dia. Dia bagi kitab. Isteri dia tengok, abang ni muda abang ni. Orang suruh beli ubat, bukannya bagi kitab. Lepas tu Juha ni kata apa? Juha ni kata, inilah ubat dia. Kamu tak tahu ke ni ubat dia? Ubat benda ni, bagi kitab ni, buku orang nak baca, nak mengaji ni. Kemudian Juha dia kata, awak tak tahu. Saya masa mengajar tadi, saya buka kitab ni, saya buka buku ni, 5 minit saya buka, yang depan saya semua tidur lagi. Saya tengok, ini memang betul ubat tidur dah ni. Kitab ni, buku ni boleh jadi ubat tidur. Dia pun kata, anak ambil ni, ini baca dekat anak kita ni, lepas baca ni confirm dia akan tidur lepas tu. Nampak faham tak ni cerita ni? Sebab apa? Sebab bosan bila baca buku, baca kitab. Ada satu kisah lagi. Ni Juha juga ni. Juha. Ada satu orang dekat kampung ni, dekat kota Kufah ni, dia ni raja penipu. Raja penipu. Masuk dengan kaki temberang, ya, kaki penipu, ya, kaki berdeok. Semua dia memang pakar. Tak ada orang dekat kota tu yang boleh tipu dia. Hebat. Ni raja penipu. Satu hari Juha pun terjumpalah dengan raja penipu ni. Dia kata, ini rupanya raja penipu yang duk cerita-cerita tu. Ya, saya raja penipu ni. Ya. Sepanjang saya hidup ni tak ada orang boleh tipu saya. Saya ni memang hebat. Tak ada orang boleh temberang saya. Ya ke? Ya, saya tu. Juha
Juha pun kata, okey, baik. Macam ni. Saya rasa saya lagi hebat daripada kamu. Ish, no, saya hebat lagi. Kalau kamu betul hebat, kamu buktikan kepada saya. Okey, baik tuan. Macam ni tuan. Tuan duduk sini kejap, ya. Saya nak bawa satu penipuan yang paling hebat dalam sejarah. Tuan duduk sini, duduk dia diam. Duduk dekat tepi jalan ni. Saya nak pergi balik kejap, lepas ni saya akan bawa balik satu penipuan yang paling hebat. Raja penipu dia buat, tak apa-apa. Baliklah. Saya pun nak tengok juga, boleh tak kamu tipu saya? Ya. Dia pun tunggu. Sejam tu, 2 jam tu, 4-5 jam tu. Kamu tunggu tengok jam. Mana Juha ni tak datang-datang pun. Orang lalu depan dia kata, awak ni tunggu benda ni. Saya ni tunggu Juha. Juha ni dia kata dia nak bawa satu penipuan yang hebat. Saya duk tunggu dia. Mana dia kata dia nak bawa penipuan tu. Orang kata, kamu pergi balik lah. Kamu dah kena tipu dah. Pergi balik, kamu dah kena tipu dah. Juha tak datang dah. Kena tipu macam tu je dengan Juha. Ya? Jadi itu maksudnya pada sekalian. Ya? Tolong beradab. Kalau nak tidur, tak ada masalah. Ustaz lagi je kamu nak tidur. Ya? Kemudian kalau siapa nak keluar, angkat tangan sikit je. Ini adab dalam Islam. Ya? Siapa nak keluar, angkat tangan. Jangan angkat tinggi-tinggi. Ustaz, dah macam tu. Tak payah keluar suara, angkat tangan, tunjuk belakang. Apa tu? Lagi mana tu? Pergi tandas. Macam tu. Ya? Jangan keluar masuk diri ikut suka hati je. Ini bukan pintu hospital nak keluar masuk. Ya? Beradab dalam majlis guru, angkat tangan sikit, okey, kemudian dia sebenarnya macam ni. Kalau kita duduk di masjid, ya, katalah kita ni ada kecemasan kan nak keluar daripada masjid. Ustaz dia kat depan. Jangan terus bangun, keluar terus kat pintu. Tak boleh macam tu. Ya? Angkat tangan macam ni, bagi angkat tangan sikit saja. Letak tangan di dada. Angkat macam ni, letak tangan di dada. Maksudnya apa? Ustaz di hati saya. Ustaz dalam jiwa saya. Saya keluar ni bukan saya suka-suka. Saya memang nak duduk dalam majlis ustaz. Cuma sebab saya ada kecemasan, anak saya demam ke, ya, isteri saya sakit ke, jadi saya terpaksa keluar ustaz. Ni tak bercakap pun, tapi faham sendiri lah. Tapi ustaz tetap dalam hati saya. Macam tu. Itu cara kita beradab dengan guru kita. Ya? Jadi ini rahsia ilmu tu nak mendekat. Duduk diam-diam, duduk elok-elok, jangan banyak bergerak. Jangan banyak bergerak. Ya? Bila kita tak banyak bergerak, kita tak menyakiti hati guru, insya-Allah guru senang pada kita dan ilmu yang guru sampai itu akan jadi keberkatan kepada kita. Ya? Sebab tu semalam, bukan semalam, minggu lepas, ada satu video viral daripada Indonesia. Nama dia Muhammad Didik. Muhammad Didik ni, dia orang Indonesia, duduk depan kamera, buat live YouTube selama 2 jam 20 minit 52 saat. Duduk senyap, pandang kamera. Duduk senyap, pandang kamera. 3 juta orang view. Jadi ustaz nak kamu macam tu, kenal tak? Pernah tengok tak video tu? Ni video viral kau ni. Duduk diam, tak ada apa-apa pun. 2 jam 2 minit 52 saat. Dapat 3 juta tontonan. Kamu buat video berjoget-joget, menari-nari, ya? Tak ada orang tengok pun video kamu. Ustaz buat video tazkirah pun tak ada orang tengok video ustaz. Ini orang duduk diam, duduk senyap, ramai orang dapat video, dapat like. Nabi tu cerita dia kata, saya nak buat ni, saya pergi tandas tu, buang air kecil, buang air besar. Saya duduk, kemudian saya duduk dia diam. Ya? Saya bimbang takut bila saya tengah buat video tu, mak saya panggil. Kata, abang, angkat kain di jemuran. Contoh kan. Tak ada, dia kata, saya bimbang macam tu, tapi saya boleh duduk 2 jam 2 minit. Jadi macam tu, duduk dia elok. Duduk dia diam, duduk dia elok. Baca kita sekalian. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini seorang ulama yang cukup beradab. Tak ada dah ulama yang paling hebat dalam menjaga adabnya kecuali Al-Imam Malik. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu digelar sebagai Darul Hijrah. Al-Imam Darul Hijrah, imam tempat Rasulullah berhijrah. Ini kita nak cerita sekejap lagi macam mana perjalanan kisah Rasulullah berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Imam Malik belajar pada sekalian.
Tengah mengajar, macam mana ustaz tengah mengajar depan dia. Sedang mengajar baca hadis Nabi. Tiba-tiba muka dia menjadi merah. Merah dengan merah, bukan merah biasa, merah kebiruan. Maknanya dia sedang menahan sakit. Tengah doa ajar, qala Rasulullah, tiba-tiba merah biru. Pucat. Anak murid yang depan kata, kenapa tuan guru ni, kenapa muka dia merah sangat ni? Lain macam merah dia. Lepas habis baca, Sadaqah Rasulullah, benarlah kata Rasulullah. Habis majlis, dia pun panggil seorang anak murid dia, wahai fulan, cuba tengok dekat belakang saya ni ada benda ni, macam ada benda menyengat dia ni. Dia tengah sakit ni, tolong tengok macam. Anak murid tadi pergi tengok belakang. Tuan guru, kali jengking sedang menyengat kamu. Ni kali jengking tu sedang belakang badan dia ni. Al-Imam Malik punyalah beradab dia semasa menyampaikan hadis Nabi, semasa tengah mengajar ni. Dia tak nak berhentikan pengajian dia. Kekal dengan pengajian ni, terus sampaikan ilmu, bersyarah, baca kitab sebagainya. Habis majlis, panggil anak murid, tengok belakang dia nampak ni, rasa macam sakit ni, sakit sangat ni. Rupanya kala jengking tengah mengingat dia. Masya Allah, ini adab yang cukup agung, yang cukup hebat. Kali jengking tengah sengat kita ni pun, tengah sengat Imam Malik masih duduk tekan dalam majlis dia. Imam Malik ni, sebelum datang nak mengajar, macam ustaz yang datang mengajar, pertama sekali daripada rumah, dia akan mandi, pakai baju yang cantik-cantik, pakai jubah yang terbaik, pakai serban yang paling baik, kemudian pakai wangian yang paling wangi, berwudu, kemudian datang ke majlis. Sebab apa? Sebab kata dia, saya nak bacakan hadis Nabi SAW. Kalau saya nak baca hadis Nabi, saya kena berada dalam keadaan yang paling terbaik, paling smart, yang paling handsome. Kita ni kopiah pun tak pakai, kan? Ustaz tak apalah, ustaz tak suka pakai kopiah. Ustaz pun tak bawa kopiah lah. Tapi yang kamu yang ada kopiah ni, tolong pakai kopiah dia dulu. Baju betulkan dia dulu. Yang tak pakai soki, ada tak pakai soki ke? Ni ada lagi penyakit tak pakai soki ni. Pakai soki ni dulu. Ni kita nak mendengarkan cerita Nabi. Cerita Nabi ni bukan cerita orang biasa-biasa. Ini cerita insan yang paling agung. Bila nak cerita tentang Nabi ni, pastikan diri kita dalam keadaan yang terbaik. Semua dah wuduk belakang ni? Dah wuduk ke belum? Tak apa dah. Dalam jadi lain pula kan, nak wuduk pula, tak apa. Lepas ni kalau ada majlis taklim, majlis ilmu, pastikan kita dalam keadaan berwuduk. Ni biasa-biasa dia. Cara kita nak wuduk dalam majlis ilmu, bukan biasa-biasa. Bukan tak apalah, pakailah baju macam tu je, pakailah kopiah sesingit. Ini kita nak dengar kalam-kalam Nabi ini. Kita nak dengar kata-kata Rasulullah. Ini nak dengar cerita yang paling hebat, cerita yang paling agung. Jadi kita kena berada dalam keadaan yang paling baik. Tu adab kita. Ustaz kalau boleh nak cerita pasal adab je. Benda lain tak apalah ustaz nak cerita pun. Kemudian cikgu-cikgu lain boleh cerita. Tapi pada pasal adab ni, macam mana sekalian? Ada ke ustaz bertanya? Ustaz ada buka pertanyaan ke? Ini bukan masa nak tanya lagi. Nak tanya ada masa dia. Kalau saya kata okey, siapa ada soalan, baru boleh bercakap. Faham? Baik. Jadi tolong jaga adab kita, Sebab tu Al-Imam Syafi'i, baca pada sekalian. Al-Imam Syafi'i kata, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'u fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'am bih. Orang tanya Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adabi? Imam Syafi'i, kalau kamu dengan adab, macam mana keinginan kamu? Macam mana kamu rasa tentang adab? Kata Imam Syafi'i, kalau aku mendengarkan satu huruf daripada adab, baca macam satu huruf, bukan satu kalimah, bukan satu perkataan adab, satu huruf daripada adab, aku berharap moga-moga Allah Ta'ala jadikan setiap anggota tubuh aku ni ada pendengaran yang boleh mendengar betapa sedapnya adab tersebut, betapa lazatnya adab tersebut, betapa nikmatnya adab tersebut. Ni kalau boleh, bukannya telinga saja nak dengar tentang adab, mata kalau boleh dengar, rambut kalau boleh dengar,
tangan kalau boleh mendengar, kaki pun kalau boleh mendengar tentang nikmatnya adab ini. Dia kata, aku kalau boleh nak jadikan semua anggota tubuh aku ni boleh dengar sedapnya adab tersebut. InsyaAllah dari sini adab ni cukup dasar, adab ni cukup hebat. Kemudian orang tanya lagi, kaifa talabuka lahu? Macam mana kamu nak tuntut adab ni? Macam mana kamu nak mencari adab ini? Kata Imam Syafi'i, talabul mar'ati mudillati waladaha wa laysa laha ghairuhu. Aku menuntut adab ini seperti mana seorang perempuan yang kehilangan anaknya dan tidak ada anak yang lain melainkan anak tersebut. Macam mana sekalian, seorang ibu kalau hilang anak, macam mana perasaan ibu tadi bila dia nak cari anak semua? Dia akan sedih, dia akan gelisah, dia akan tidak keruan, pusing ke sana datang ke sini cari mana anak aku, mana anak aku. Kata Imam Syafi'i, macam itulah aku mencari adab, macam itulah aku menuntut adab. Apa percaya? Belajar ilmu ni, mana adab dia, mana adab dia? Belajar ilmu ni, mana adab, mana adab? Aku nak cari adab, aku nak amalkan adab. Beza pada sebenarnya orang yang datang belajar dengan orang yang nak mencari adab, ya? Sebab tu kata ulama lagi, ya, menuntut ilmu hadis yang banyak, ya, nahnu ila ahwaji fi katsirin min al-adabi ahwaju minna ila katsirin min al-hadis. Kami lebih perlukan banyaknya adab itu lebih daripada kami perlu banyaknya hadis. Kita ni hafal hadis, innamal a'malu binniyat, ya, apa lagi hadis kita hafal? Buniyal Islamu ala khamsin. Ni hafal hadis, hafal hadis. Tapi masa hafal hadis, semasa kamu baca hadis, kamu berwuduk tak? Ambil wuduk tak kamu? Bila kamu baca hadis Nabi, kamu ingat tak tentang Rasulullah? Itu kamu hafal, innama al-a'malu binniyati dalam kepala. Ingat mana? Ingat nak pergi hotel sana, swimming pool sini. Kita tak ingat pun Rasulullah. Kamu ni baca hadis Nabi ke? Kamu hafal hadis Nabi ke? Wuduk pun kamu tak ambil, pakaian pun kamu tak jaga elok, ya? Rasulullah pun kamu tak pernah fikir, tak pernah sayang kepada Rasulullah. Ini ke kamu belajar hadis Nabi? Tak ada guna. Sebab tu kata ulama, perlu kepada banyaknya adab itu daripada banyaknya hafal hadis. Kamu hafal hadis. Satu, mungkin kamu tak faham makna hadis. Yang kedua, kamu beradab tak dengan hadis tersebut. Kamu jaga tak adab kamu dengan hadis tersebut. Jadi tolong baiki diri. Ni hijrah ni baiki diri kita daripada ke arah yang tidak baik kepada yang baik, daripada tidak tahu kepada tahu, daripada tidak beramal kepada beramal. Tu kita nak islah diri, nak ubah diri. Baik. Baca pada sekalian. Panjang sikit lagi. Satu lagi kisah saya nak bawa. Ini cerita terakhir sebelum kita masuk ke hijrah Nabi. Ada seorang ulama, ini disampaikan oleh guru kami, guru ustaz sendiri, iaitu Syekh Nazrul Nasir. Dia cerita, ada seorang ulama di Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Abdul Karim Banjar. Syekh Abdul Karim Banjar. Dia ni, baca pada sekalian, cukup tegas. Tegas dia ni luar biasa. Dia bukan garang. Dia biasa garang dengan tegas. Ni garang ni, woi, jangan di sini. Itu garang. Tegas. Jangan di sini. Sebut macam tu, semua diam satu kelas. Ni Syekh Abdul Karim Banjar. Ini seorang guru yang cukup hebat, cukup tegas dengan murid. Baca sekalian. Syekh Abdul Karim Banjar ni dalam majlis dia, ya, siapa yang tengok dekat luar, tengok sana, tengok sini, tengok atas, tengok bawah, tak tengok buku, tak tengok kitab, tak salin apa yang dicatat, dia akan pandang pelajar tu, pandang lama, dia akan keluar, bangun daripada kursi, keluar, terus keluar daripada majlis. Keluar daripada majlis. Anak murid yang tadi, yang buat macam-macam tadi, aku dah buat silap ke? Aku dah buat benda tak betul ke? Terus takut dia. Ya, bimbang kata, ya Allah, aku dah sakitkan hati guru, ya Allah. Ya Allah, aku tidak beradab dengan guru aku, ya Allah. Rasa bersalah. Ya. Terus keluar. Ni ustaz, kalau boleh ustaz buat je ni. Siapa yang misi yang cakap tadi, ustaz tu keluar daripada majlis. Tak kira lah nak suruh cakap ceramah setengah jam ke, 1 jam ke. Kalau tidak ada orang yang beradab dengan ustaz, ustaz keluar je. Kamu dah sakitkan hati ustaz, minta maaf. Ini cara orang, cara ulama nak ajar supaya bertegas dalam ilmu kita, bertegas dalam menjaga adab dengan guru kita. Ni Syekh Abdul Karim Banjar, sebelum nak mula pengajian,
dia minta anak murid pelajar dia, tolong ulang kaji. Balik rumah, ulang kaji, baca kitab, tolong faham betul-betul. Esok pelajar datang. Okey, Syekh Abdul Karim Manjar. Baik, kamu, fulan dan fulan, tolong ulang balik apa yang saya telah ajar semalam. Pelajar dia, tak boleh jawab. Syekh Abdul Karim Manjar, dia akan tengok pelajar tu. Dia akan diam sepanjang kelas. Tak mengajar. Dia diam senang, pandang anak murid tu. Pelajar tadi yang tidak mengulang kaji tadi, dia akan rasa bersalah. Dia akan rasa takut. Ya Allah, menyesalnya aku, kenapa aku tak ulang kaji semalam. Tok Guru dah kecewa dengan aku. Tok Guru dah sedih aku. Tok Guru diam ni. Diam sepanjang majlis, 1 jam diam. Tengok, beza orang darjah, tuan guru yang betul-betul menjaga adab dalam majlis dia. Jadi, faham banyak sekali? Faham tak faham ni? Kalau Ustaz cakap ni kan macam Ustaz cakap orang tua pula. Jadi, tolonglah jaga adab kita. Baik. Kita mulalah dalam kisah Mak Hijrah kita. Ni kisah Mak Hijrah ni sekarang dah pukul berapa dah? 9.30. Setengah jam lah. Tak mula lagi. Baik. Okey, kita mulakan dengan sistem kiraan tahun. Ini sebelum kita nak masuk Mak Hijrah, kita mula dengan sistem kiraan tahun. Pelajar sekalian, masyaallah rahimakumullah. Dalam sistem kiraan tahun, kita ada 2 sistem kiraan. Yang pertama, kita ikut kiraan matahari. Yang kedua, kita ikut kiraan bulan. Okey, sekarang tahun berapa pelajar-pelajar sekalian? Tahun masih berapa? 2020. 2020. Tahun hijrah? Jawab. Yang ni Ustaz tak ada masalah. Kalau Ustaz tanya, jawab je. 1441. Esok malam ni, Maghrib malam ni baru masuk 1442 hijrah. Macam mana sekalian? Apa beza 1441 tadi dengan 2020? Kenapa dua tarikh ini berlainan? Kenapa berbeza? Kenapa? Kenapa yang ini 2020? Satu lagi 1441. Kenapa lain? Okey, macam ni pada saya. 2020 ini kiraan matahari. Kiraan matahari. 2020 bermulanya daripada tahun 1 Masih. Bila tahun 1 Masih ini? Tahun kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni dengan Nabi Muhammad mana dulu? Nabi Isa ke Nabi Muhammad? Nabi Isa dulu. Betul kan? Nabi Isa dulu. 1441 ni, ini tahun diambil sempena tahun hijrahnya Nabi SAW. Jadi beza tu. Matahari nak cukupkan satu pusingan, matahari pusing. Matahari tak pusing. Bumi yang mengelilingi matahari, betul? Bumi nak keliling matahari ini, dia ambil masa berapa hari? 365 hari, kadang-kadang 366 hari. Macam tahun ni ada tahun nombor 4, 366 hari. Kemudian bulan, Ustaz pun tak ada kisah yang juga, tanya Cikgu Syuhada. Bulan keliling matahari ke bulan keliling bumi? Bulan dua lah kan? Maksudnya bumi pun dia keliling, matahari pun dia keliling, betul? Berapa lama dia nak ambil masa keliling matahari ke bumi ni? Berapa lama? Kurang 11 hari daripada matahari, bumi mengelilingi bulan, bumi mengelilingi matahari. Jadi 365 ini tempoh bumi mengelilingi matahari. Tolak 11 berapa? 354 hari, maksudnya bulan mengelilingi matahari. Betul ke tak tahu Ustaz? Ustaz tak ingat. Lama dah Ustaz tinggal sains ni. Jadi kalau salah tolong betulkan lah. Tolong betulkan. Jadi itu kita dah tengok beza dia.
Pelajar-pelajar sekalian, orang barat sana biasanya digunakan kiraan matahari. Orang belah timur biasa digunakan kiraan bulan. Bukan orang Islam saja, orang Melayu kita zaman dulu pun ada kiraan bulan juga. Pernah tengok cerita piramid? Musang berjanggut. Pernah tengok musang berjanggut? Musang berjanggut ni, ya, dia kata apa? 1 purnama, 2 purnama, 11 purnama. Apa maksud purnama tu? Purnama ni kan bulan yang mengambang penuh, ya. Maksudnya bila masuk bulan mengambang penuh, 1 purnama, bulan mengambang penuh yang akan datang. Nah, itu sistem kiraan bulan mengikut adat istiadat orang Melayu kita. Jadi itu bezanya. Macam mana? Baik. Kenapa 1 Muharram dipanggil sebagai Ma'al Hijrah? Betul ke Nabi berhijrah 1 Muharram? Betul ke? Sebenarnya Nabi Muhammad SAW dia tidak berhijrah 1 Muharram. Tarikh sebenar Nabi Rasulullah SAW berhijrah ialah pada akhir Safar. Akhir Safar. Sampai ke Madinah pada awal Rabiul Awal. Itu tarikh yang sebenar. Jadi lepas tu bila Rasulullah dah wafat, Sayyidina Umar dibincang dengan sahabat, kita kena buat satu takwim baru lah. Orang Parsi ada takwim dia, ada kalender dia. Orang Rom ada kalender dia. Kita ni orang Islam kena ada kalender kita juga. Sahabat dia berkata, saya ada cadangan. Kalau kita nak mulakan kiraan tahun Islam, apa kata kita ambil daripada tarikh Rasulullah lahir? Sahabat lain kata, tak payah lah. Tak payah ambil tarikh Rasulullah lahir. Kita ambil tarikh Rasulullah, ya, diutuskan sebagai Nabi. Kita ambil yang tu. Ada seorang lagi cadang. Kita tak, jangan. Kita tak payah ambil tarikh Rasulullah diutuskan sebagai Nabi. Kita ambil tarikh di mana Rasulullah bermula berhijrah. Jadi sahabat bincang-bincang, Sayyidina Umar pun setuju. Okey, baik. Kita ambil tahun pertama hijrah ni bermula daripada tahun Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Itu sebab tu dipanggil sebagai tahun hijrah. Sebab dia ambil sempena peristiwa hijrah Nabi. Masyarakat rahimahullah. Baca dia sekalian. Kaki letak bawah. Duduk elok. Baik. Jadi hari ini Ustaz nak cerita secara ringkas bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah daripada Mekah ke kota Madinah. Ni nak cerita panjang sangat ni. 1 jam 2 jam tak habis ni. Jadi kalau ada cerita yang skip yang Ustaz tak cerita tu, kamu tanyalah kepada ustaz kamu, tanyalah kepada ustazah kamu, ya, dia orang lagi mahir daripada Ustaz. Dia boleh cerita lebih baik daripada Ustaz. Cuma Ustaz nak cerita ringkasan saja, ya. Ringkasan macam mana perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulanya Rasulullah ni di pulau, ya, didera, dipukul, dibantai, ya, diusir oleh penduduk Mekah sendiri. Kemudian Rasulullah pergi ke Taif. Rasulullah pergi ke Taif nak ajak orang Taif supaya masuk Islam. Taif ni lebih kurang 100 km daripada Mekah, ya. Sampai ke Taif, rupanya orang Taif dah tahu dah. Kata, nama Muhammad, ada seorang lelaki nama Muhammad, dia akan datang ke Taif. Sampai dia di Taif nanti, ni bagi batu, bagi setiap seorang sebiji batu. Kata dia, pakat Muhammad. Okey, Muhammad nak datang ni, Muhammad datang ni. Ini orang gila nak datang ni. Ini orang tak betul, ya. Muhammad majnun, Muhammad gila. Kamu ambil sebiji batu seorang. Masing-masing ambil sebiji batu. Rasulullah sampai pintu gerbang ni, lalu dekat kumpulan ramai baling batu. Muhammad majnun, Muhammad majnun, baling batu. Kena kepala Nabi, kena badan Nabi, kena kaki Nabi. Masya-Allah, ni darah mengalir daripada tubuh Rasulullah, ya. Dengan Zaid masa tu, Zaid bin Harith. Mengalir darah daripada tubuh Rasulullah sampai jatuh dekat kaki, bertapung darah dekat kasut Nabi. Ni bayang, banyaknya darah yang keluar daripada tubuh Rasulullah. Kamu pernah tak bertakung darah dekat kasut Nabi? Tak pernah. Paling-paling kurang mungkin peluh lah. Ni tengok peluh pamai jatuh peluh tu sampai basah kasut. Macam tu je kita. Ni Nabi kena baling batu, kena rejam, kena hina, kena panggil gila. Ni darah mengalir sampai basah, bertakung darah dekat kaki Nabi. Nabi pun kecewa, ya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi tak marah pun dia sebenarnya. Nabi dia kata celaka penduduk Taif hina aku, penduduk Taif baling aku dengan batu darah. Nabi tak marah.
Nabi kata, ya Allah, beri hidayah, beri petunjuk, Islamkan penduduk Taif ni. Mereka tak tahu, mereka dijahil. Sabarnya Nabi, Masya Allah. Kena hina macam tu pun masih bersabar lagi. Nabi pun balik, ya, sampai dekat satu kebun tamar, ya, Nabi berehat di kebun tamar tu dengan Sayyidina Zaid, ya. Kemudian datang seorang daripada Iraq, daripada Ninawa, nama tempat dia. Adas nama dia, ya, Adas. Dia tengok Rasulullah duduk sebelah Rasulullah, kan? Tengok Rasulullah tengah makan, tengah sakit Rasulullah makan. Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Adas yang duduk sebelah tadi, bila dengar Bismillah, aku tak pernah dengar pun orang sebut Bismillah ni. Kemudian dia tanya kepada Rasulullah, wahai, dia tak kenal Nabi Rasul, kan? Dia kata, wahai fulan bin fulan, aku mendengar kamu mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Rasa-rasa aku, penduduk dekat sini dia tak sebut Bismillah. Dia sebut apa? Bismillata wal Uzza. Dengan nama Lata, dengan nama Uzza. Ni dua berhala yang orang Quraisy sembah ni, Lata dan Uzza. Dengan nama Lata dan Uzza. Ini biasa orang Mekah sebut. Yang Muhammad Rasulullah sebut tadi, Bismillah, dengan nama Allah. Saya tak pernah dengar pun orang menyebut Bismillah dekat negeri. Kamu ni siapa? Saya ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul utusan Allah. Nabi tanya, kamu asal daripada mana? Saya ni jauh daripada Iraq sana, Ninawa nama tempat saya. Ninawa? Ya, Ninawa. Masya Allah, itu kampung akhi Yunus. Itu kampung saudara aku Nabi Yunus. Jadi Anas kata, kamu kenal ke Yunus? Ya, saya kenal. Yunus ni saudara saya. Yunus Nabi, saya pun Nabi. Jadi kamu ke Nabi akhir zaman? Ya, saya Nabi akhir zaman. Macam sekalian, Adas bila dengar Rasulullah mengaku bahawa dia Nabi akhir zaman, Adas ambil tangan Rasulullah, Adas cium tangan Rasulullah. Dia ambil tangan Rasulullah, pegang bapak ni, cium betul-betul. Masya Allah. Dua orang pemilik kebun tengok, dia kata, wahai Adas, kamu buat apa ni? Kamu tak kenal ke ni orang gila Muhammad Majnun ni? Kenapa kamu ambil tangan dia, kamu cium, kamu pegang buat? Kata Adas, kamu ni betul-betul tak tahu. Kamu betul-betul jahil. Kamu tahu tak, kalau orang macam ni ada dekat kampung kami, ya, orang macam ni, air basuhan tangan dia pun kami ambil, kami minum. Ni air Rasulullah ambil basuh tangan, dia kata dia akan ambil air tu minum. Nak ambil keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang menghargai Nabi, orang akan tahu, ya, Nabi akhir zaman ni bukan calon-calon orang. Bukan orang biasa-biasa. Ni, kalau kawan kita ambil air basuh tangan, nak tak kita minum bekas air basuh tangan dia? Nak kita minum? Tak nak, tapi sebab ni Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup minum, ya. Sanggup minum bekas air tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi pun balik ke Mekah. Dakwah dia tidak diterima di Taif. Kena halau dengan penduduk Taif, ya. Kemudian Nabi di pulau selama 3 tahun, ya. Kemudian Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi, meninggal dunia. Pak saudara Nabi, Abu Talib pun meninggal dunia. Akhirnya, ya, Nabi pun bertawakal kepada Allah. Nabi mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kami kemenangan Islam, ya Allah. Kami nak Islam menang, kami nak Islam kuat, kami nak Islam tersebar di seluruh dunia, ya Allah. Kemudian Allah perkenankan doa Nabi. Allah turunkan satu ayat supaya memerintahkan seluruh, ya, kaum muslimin yang berada di kota Mekah pada masa itu berhijrah, berpindah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Ustaz Ingkar cerita, masa tu semua sahabat bila turun perintah ayat ni suruh berhijrah, sahabat semua takut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramai yang berhijrah. Satu kumpulan berhijrah, 2 kumpulan berhijrah, 3 kumpulan berhijrah. Sampai yang terakhir, bila Rasulullah dah pastikan semua ni dah berhijrah, dah pindah ke kota Madinah, ya? Kemudian Rasulullah pun dia mengatur satu malam, dipanggil Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabatku, ya sahib Rasulullah, ya, dipanggil Sayyidina Abu Bakar ni sebagai sahib Rasulullah, ya, sebagai wahai Rasul, wahai Sayyidina Abu Bakar, malam ni kita nak keluar, malam ni kita nak berhijrah, kita nak keluar daripada kota Mekah, tapi jangan bagi tahu orang lain, kita keluar sejenak. Ni kalau tahu orang kafir Quraisy ni, dia akan datang, dia akan bunuh kita. Rupanya, pelajar-pelajar sekalian, orang Quraisy ni, dia dah tengok dah, dia pelik. Kenapa orang Islam ni semua dah keluar ni? Ni ada benda tak kena ni. Something wrong ni. Kenapa semua keluar ni? 1 kumpulan keluar, 2 kumpulan keluar, 3 kumpulan keluar. Dia kata, ni mesti Rasulullah pun nak keluar juga ni.
Rasulullah mesti nak keluar daripada kota Mekah. Dia pun bersidang, duduk ramai-ramai mesyuarat. Mesyuarat di Darun Nadwah masa tu. Bincang-bincang. Okey semua. Kita nak kumpul ni semua kabilah-kabilah, 12 kabilah Arab di kota Quraisy, di kota Mekah pada masa tu. Bermesyuarat. Okey, semua dah tahu cerita, kan? Ni katanya Muhammad nak keluar daripada kota Mekah ni. Apa kita nak buat ni? Apa rancangan kita terhadap Muhammad ni? Bangun seorang. Bagi cadangan pertama. Muhammad nak keluar kan? Kita bagilah Muhammad keluar. Apa masalahnya? Biarlah dia keluar. Kalau dia keluar, dia tak ganggu kita dah, dia tak kacau kita dah, dia tak ajak orang lain masuk Islam dah. Ya? Dia happy, kita pun happy. Sama-sama happy. Kan? Orang lain bangun, dah tak boleh macam tu. Awak fikir pendek, awak tak tahu. Kan? Awak kalau biar Muhammad keluar, berhijrah ke Madinah, ni dia akan kumpul satu kekuatan, dia akan kumpul orang Islam ramai sana. Satu masa nanti dia akan mengancam kita yang duduk di kota Mekah. Jangan buat macam tu. Jangan biar Muhammad. Bangun pula orang yang kedua. Dia sadar. Saya ada satu cadangan. Apa kata kita penjarakan Muhammad? Kita tangkap dia, ikat dia, penjara dia dekat bawah tanah. Kita kurung dia sampai dia mati. Orang lain, dia juga. Baca seorang bangun, dah tak boleh buat macam tu. Tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Dia ni asal daripada keluarga Abdul Muttalib. Ya? Ini keluarga bangsawan ni, keluarga hebat. Kamu kalau buat macam tu, ni keluarga Bani Abdul Muttalib ni, Abdul Muttalib, ya? Abbas bin Abdul Muttalib ni semua dia akan marah ni. Dia akan lawan kita, dia akan tentang kita. Jangan buat macam tu. Baik. Kemudian bangun seorang ketiga. Dikatakan orang yang ketiga ni memakai jubah warna hitam. Pakai jubah warna hitam, tutup muka dia, tutup kepala dia, muka dia tak nampak. Seorang lelaki tua, ya? Dia kata, saya ada cadangan. Apa kata kita kumpul semua pemuda-pemuda daripada setiap kabilah, 12 kabilah ni, ya? Malam esok kita pergi rumah Nabi, ya? Kemudian kita sama-sama serang Nabi, serbu Nabi, kita bunuh Nabi sama-sama. Kita hunus pedang sama-sama, biar semua bunuh Nabi. Nanti, ya, bila Nabi dibunuh, bila orang tanya siapa bunuh Muhammad, keluarga Abu Talib tanya, siapa bunuh Muhammad ni? Orang berkata, saya bunuh. Orang yang berkata, saya bunuh. Siapa dia bunuh ni? Semua mengaku bunuh Muhammad ni. Macam ni elok cadangan dia. Macam mana sekalian? Tahu tak siapa lelaki berjubah hitam tu? Siapa dia? Syaitan yang menyerupai wajah seorang lelaki tu. Orang lain bila dengar cadangan tu, elok cadangan ni. Okey, baik. Malam esok, ya, selepas maghrib, kita kumpul semua pemuda-pemuda yang gagah perkasa, bawa pedang yang terbaik, ya. Kemudian kita nak hijack rumah Nabi. Kita serbu rumah Nabi, kita serang Nabi, kita bunuh Nabi Muhammad. Setuju semua? Setuju. Semua setuju. Malam esok pergi ke rumah Nabi, ya. Bila Nabi nak keluar, Nabi tengok intai dekat pintu dia. Subhanallah. Ada dah orang-orang nak pun kita ni, ya. Ada dah orang-orang nak serang kita ni. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, masa tu Sayyidina Ali ada di rumah Rasulullah, ya. Nabi kata, wahai Ali, ya. Masa tu Ali masih kecil lagi, masih remaja. Wahai Ali, mahu tak kalau kamu gantikan tempat tidur aku? Tolong ganti tempat tidur aku. Kamu tolong baring dekat katil aku, ya. Nanti kamu selimut badan kamu, ya, supaya orang tak tahu yang diingat tu Rasulullah sedang baring. Padahal Sayyidina Ali yang sedang baring dalam selimut tu. Boleh tak? Sayyidina Ali kata, demi kamu ya Rasulullah, aku sanggup melakukan apa saja. Okey, setuju. Nabi pun itai dekat luar. Waktu malam. Nabi tengok seorang, dua orang, tiga orang, 4 orang, 5 orang, 12 orang semua. Ni tengah kepung rumah Nabi. Macam mana sekalian? Nabi berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi membacakan ayat ke-9 daripada surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mana dia? Dan kami jadikan di hadapan mereka itu dinding, dan di belakang mereka itu dinding, dan kami tutupkan pandangan mereka dan mereka tidak dapat melihat. Nabi ambil segenggam tanah,
Nabi tiup, Nabi baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Bila Nabi tiup tu, ya, sekelip mata, orang Quraisy ni dia tak nampak. Dia tak nampak apa yang berlaku dekat rumah Rasulullah. Nabi buka pintu perlahan. Orang Quraisy tak sedar pun Nabi yang sedang buka. Ni perhatikan ayat ke-9 surah Yasin. Baca. Ada pula kita ni kan, jom main nyogok. Main nyogok. Boleh main nyogok? Boleh? Siapa jadi? Okey, kamu jadi. Dia pun pergi menyogok. Tengah menyogok ni, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Orang duk cari mana dia ni, tak jumpa ni. 1 jam, 2 jam, 5 jam orang tak jumpa. Mana Ahmad ni? Rupa-rupanya kena colik dengan bunian. Ini contoh lah kan, contoh. Ini ayat ni bukannya orang biasa. Ini Nabi baca. Jangan kita pula kata, baca ayat ni lah. Waja'alna min bainihim sadda. Kemudian menyogok tak jumpa sampai sudah. Dia tidak macam tu, kau jelas sekalian. Sebab tu, semalam Ustaz ada terbaca satu cerita lah kan. Cerita yang menarik juga. Nama dia Bobby Durkheim. Bobby Durkheim. Ya, Bobby Dunbar nama dia. Bobby Dunbar ni seorang kanak-kanak berumur 4 tahun. Umur dia 4 tahun, ya. Ni orang Amerika. Satu hari keluarga dia bawa Bobby Dunbar ni pergi piknik, berkelah kan dekat Tasik. Tengah duk mancing-mancing, seronok, ayah dia mancing, mak dia mancing. Cari mana Bobby Dunbar ni hilang. Tak jumpa. Cari tak jumpa, cari tak jumpa. Akhirnya putus asa, balik ke rumah buat report polis. Buat laporan pada polis, melaporkan bahawa anak dia hilang sekian. Cari, akhirnya berhenti pencarian. 8 bulan lepas tu. 8 bulan lepas tu ada seorang bawa, ni anak kamu ni, 8 bulan. Ni anak kamu Bobby Dunbar ni, lama dah hilang ni. Rupanya dia ada sihat lagi, duduk dengan keluarga lain. Ni kisah benar ni, kisah betul. Jadi keluarga dia pun dituntutlah Bobby Dunbar. Sebenarnya, ni pelajar sekalian, sebenarnya itu bukan anak dia. Tapi bila dia jumpa Bobby Dunbar ni, dia kata, ini anak aku ni, dah lama hilang ni, 8 bulan lepas hilang dekat Tasik. Inilah anak aku, dah cari lama 8 bulan baru jumpa. Budak ni dia tak kenal pun mak dia. Dia tengok apa keluarga dia tu, ya ni lah mak saya ni, mak saya. Akhirnya dia pun tarik, bawa anak dia, jaga sampai besar. Umur tahun 1940, 50, 60, keluarga dia pun mati. Tahun 2012, orang buat kajian. Dia kata, betul tak Bobby Dunbar yang dia jumpa ni betul anak dia? Buat kajian DNA. Tahu DNA? DNA, ni yang ambil darah, ambil rambut apa semua ni kan. Buat sampel, hantar dekat Mamat, kemudian baca DNA, okey tahu, ni keturunan sekian, ini ayah dia sekian. Ambil sampel yang dikatakan Bobby Dunbar tadi, buat kajian, dia kata, lah, rupanya bukan Bobby Dunbar yang sebenar. Dia pergi ambil anak orang lain. Anak orang lain dia pergi ambil, bela sampai besar, sampai meninggal. Rupanya bukan anak dia. Habis tu mana anak dia sebenar? Mungkin dah mati, mungkin jatuh dalam kolam. Itu orang buat cerita lah kan, buat spekulasi. Jadi maksudnya itulah cerita orang hilang tadi kan. Budak umur 4 tahun hilang, akhirnya pergi ambil anak orang lain. Bobby Dunbar nama dia. Ini kisah betul, kisah yang berlaku. Jadi pelajar sekalian, lepas Nabi dah tiup, Nabi bacakan ayat 9 surah Yasin tadi, Nabi pun tengok orang ni, Nabi keluar. Masa Nabi keluar, orang Quraisy ingat pintu tu masih tertutup. Padahal pintu dah buka dah. Nabi pun jalan. Keluar sampai ke rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi mengajak, okey, jom sahabat aku, Sayyidina Abu Bakar, jom kita keluar. Bila sampai ke pintu Mekah, Nabi tak jalan straight ke Madinah. Nabi buat apa kata sekalian? Nabi pergi ke belakang. Ni Madinah straight ni. Ni Madinah. Nabi pusing ke belakang. Nabi pergi ke mana?
Nabi pergi ke satu bukit yang ada sebuah gua dalam tu. Namanya Gua Thur. Nabi jalan 7 kilometer. Ya, masa tu Nabi upah seorang lelaki, orang yang a'lamun nas bis-sahra. Ini lelaki ni dia seorang yang pakar jalan padang pasir. Namanya Abdullah bin Abi Uraikib. Ini 3 orang. Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Abi Uraikib. Bawa pergi ke Gua Thur. Ni 7 kilometer. 7 kilometer. Dekat ke jauh punya sekarang? Ustaz, Alhamdulillah, setiap hari Ustaz berlari 6 km sehari. Biasa Ustaz cari jogging di Padang Polo, ya. Pagi 3 km, petang 6 km. 6 km semua, ya. Jadi bila nak berlari ni pada sekalian, Masya Allah, memang sangat letih. Dulu berat Ustaz dulu 97 kg. Nak dekat 100 kg dah. Masa Ustaz lepas PKP tu kan, bila dah boleh keluar buat semua, orang lama tak jumpa Ustaz kali ni kenapa besar sangat badan dia ni, gemuk sangat ni. Ustaz bila dengar aku, ya Allah, berani dia hina aku. Ustaz terasa hati semua masa tu. Datang seorang kata, Ustaz kali besar badan. Datang seorang lagi, besar betul, gemuk ni. Gemuk. Betul Ustaz kata tak boleh macam ni, ya. Betul Ustaz pun mulalah, ya, Ustaz exercise, kemudian jaga makanan apa semua, ya, setiap hari berlari. Selain itu penjual sekalian boleh juga skipping, boleh buat skipping. Ni Ustaz tengok ada yang dah besar badan dia ni, kan? Lama PKP kan, duduk dekat rumah lama ni. Macam mana nak kurus badan? Yang pertama jaga makanan, yang kedua buat skipping, jaga kesihatan, ya. Baru ni ada seorang Ustaz tengok pergi Bukit Pelindung. Ustaz tak ingat siapa nama. Atif ke? Ada Atif ni? Ada? Kamu pergi Bukit Pelindung kan? Bukit Pelindung, jadi Nabi berjalan 7 km ni dengan Abdullah bin Abi Uraikib dan Sayyidina Abu Bakar. Sampai kaki bukit, Nabi nak naik Gua Thur ni bukan rendah. Nak naik sampai ke atas 2 jam. 2 jam mendaki baru dapat sampai ke muka pintu Gua Thur. 2 jam. Kamu nak tahu letih ke tak letih? Kamu tanya cikgu kamu. Ni cikgu kamu ni pernah pergi Bukit Panorama baru ni. Betul ke cikgu? Naik Bukit Panorama. Berapa lama dia naik? 2 jam? 1 jam lebih. Nak tahu letih tak letih? Naik Bukit Panorama tu baru tahu. Ustaz kadang-kadang Ustaz pergi Bukit Pelindung. Bukit Pelindung, tunggu dulu. Nak cerita sekarang. Ustaz naik Bukit Pelindung ni, naik sampai ke atas tu lebih kurang 2 km. Ustaz tak boleh nak berlari. Ada orang Cina berlari naik bukit. Ustaz tengok, Masya Allah, hebat tu orang Cina ni. Kaki dia tu kembang betul, berotot kaki dia. Ini orang yang biasa, ya. Naik berlari, turun pun berlari. Saya kata hebat ni. Ustaz tak boleh berlari, ya. Nak naik ke Pelindung tu, ya Allah, letih dia, tak boleh nak kata apa lah. Lepas Ustaz naik, kali pertama Ustaz naik dalam bulan 7 itu, akhir bulan 7. Lepas naik tu, malam tu sakit bahagian badan Ustaz. Kaki sakit, badan sakit. Esok Ustaz tak boleh jogging dah. Ni Ustaz biasa jogging ni. Tapi naik bukit tu bukan satu exercise yang lain. Kamu exercise macam mana pun, kalau kamu tak biasa naik bukit, kamu akan sakit satu badan. Ni Nabi ni 2 jam. Daripada kaki bukit nak sampai ke Gua Thur tu 2 jam Nabi naik. Naik baru Nabi masuk dekat Gua Thur. Sampai Gua Thur ni tak dalam. Dia tak dalam sangat. Mungkin sini sampai ke sini je. Cuma dia ada bahagian yang tinggi, dia ada bahagian yang rendah. Nabi naik masuk bahagian tinggi tu, kemudian Nabi menyorok ke bahagian rendah. Kemudian ni balik pula cerita dekat rumah Nabi tadi. Orang pemuda tadi duk tunggu mana Nabi tak keluar ni. Duk tunggu Nabi tak keluar. Tengok sampai pagi. Ini dah subuh ni. Biar betul Nabi tak bangun ni. Dia pun kata, okey jom kawan-kawan. Ramai-ramai kita serang rumah Nabi. Dia ketuk rumah Nabi, dia pecah rumah Nabi, ya. Kemudian dia serbu. Sampai kaki Nabi tu, tengok orang tengah selimut. Tengah selimut. Tarik selimut tu, baru nak urus pedang. Siapa ada dalam selimut tu? Yang ada bukan Sayyidina Rasulullah SAW. Yang ada dalam selimut tu ya Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam.
Ali pun terkejut. Quraisy kata, ini bukan Rasulullah ni. Ini Sayyidina Ali. Wahai Ali, di manakah sahabat kamu? Di manakah Rasulullah? Tanya Ali. Pegang baju Ali. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Ali kata, saya tak tahu. Tak tahu. Ali pun kena tampar, kena pukul, kena sepak, kena terajam. Lepas tu tak puas dia kata, ini Rasulullah ni kalau tak ada dekat sini mesti pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Dia pun kata, jom kita pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Kita pergi ramai-ramai. Kemudian pergi, naik kuda, naik unta, jalan kaki, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Ketuk pintu, yang buka siapa dia? Asma binti Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Asma buka. Kemudian turun orang Quraisy tanya, kata, wahai Asma, di manakah ayah kamu? Ayah kamu kat mana? Entah, tak tahu. Tak tahu mana. Tak tahu mana yang pergi. Asma pun kata, Asma pun kena tampar. Orang perempuan kena tampar ni. Ini bukan penampar biasa ni. Ini penampar Jepun ni. Pernah kena penampar Jepun? Ini kalau kena penampar Jepun ni, tak dengar ni, telinga kamu ni seminggu tak dengar. Tu hebat penampar Jepun. Jadi Sayyidina Asma ni tengah mengandung 7 bulan. Kena tampar macam tu. Akhirnya orang Quraisy pun panggil, wahai semua penduduk kota Mekah, kita nak mesyuarat hari ni. Nabi dah keluar daripada kota Mekah. Ke mana Nabi pergi? Mana? Mana? Tak apalah, kita cari lah. Cari ramai. Kemudian buat pencarian. Kemudian dia umumkan satu pengisytiharan. Mi'atu naqah may ya'ti bi Muhammadin hayyan aw mayyitan. 100 ekor unta, sesiapa yang menemui, yang jumpa Muhammad, sama ada hidup ataupun mati. Cari Muhammad, siapa yang jumpa dapat ganjaran 100 ekor unta. Baca sekalian, 1 ekor unta berapa ribu? RM10,000. RM10,000. 100 ekor unta, 100 ekor unta berapa ribu? 1 juta lebih. Ni kalau dapat jumpa Muhammad, ya. Siapa yang jumpa Muhammad, dia akan dapat hadiah 100 ekor unta. Ramai pakat cari, mana Muhammad, mana Muhammad. Cari dia. Ni nak dapat ganjaran yang mewah ni, yang ganjaran yang lumayan. Cari. Kemudian ada seorang, ada 2, ada 3 orang Quraisy pergi dekat sampai kaki Gua Sur. Naik kat Gua Sur. Naik Gua Sur. Sayyidina Abu Bakar tengok, ya Rasulullah, ya Rasulullah, pencari telah menemui kita ya Rasulullah. Ni ada orang nak jumpa kita ya Rasulullah. Masa tu duduk dekat bawah, ni bahagian tinggi sikit. Sayyidina Abu Bakar dan Nabi duduk dekat sini. Kalau orang Quraisy ni dia intai ke bawah macam tu, dia boleh tengok dah Rasulullah sedang bersembunyi dalam tu. Ni Sayyidina Abu Bakar dah nampak dah kaki 3 orang pemuda Quraisy ni. Kenapa dia tak masuk? Semasa 3 orang ni sampai ke muka pintu Gua Sur, dia tengok yang pertama, ada orang ke dalam ni. Macam tak ada orang je. Sebab apa? Ni tengok ni sarang laba-laba ada dalam tu. Ni sarang laba-laba ada, sarang burung merpati ada, sarang binatang tu, sarang binatang ni. Kalau ada orang duduk dalam gua ni, mana ada sarang laba? Betul tak? Kalau ada orang masuk dalam tu, burung merpati takkan bertelur dalam tu. Akhirnya bincang-bincang kata, tak ada orang dalam ni agaknya. Dia pun turun. Rasulullah kata apa? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kamu jangan risau, kamu jangan bimbang, Allah bersama dengan kita. Sebab apa kata Allah bersama dengan kita? Yang sarang laba-laba tu, kenapa dia bersarang situ? Sebab Allah suruh. Allah firman kepada laba-laba tu, wahai laba-laba, wahai ankabut, tolong buat sarang. Sarang yang dah hancur tadi masa Nabi lalu tadi, buat sarang balik. Supaya apa? Supaya nanti orang tengok, ini memang tak ada orang dalam ni, kan? Kalau ada orang mesti tak ada sarang laba-laba. Ni laba-laba menyelamatkan Nabi. Kemudian burung merpati pun Allah kata, wahai burung merpati, bertelur dekat gua ni, supaya nanti orang pun ingat bahawa tidak ada orang masuk dalam gua tu. Kemudian ada satu ekor binatang. Ni binatang yang katanya nak buat khianat kepada Nabi. Siapa binatang tu? Cicak. Ni seekor binatang yang namanya cicak. Masa
3 orang pemuda Quraisy ni nak keluar daripada pintu gua. Cicak bunyi. Masa itulah 3 orang pemuda tu paling ke belakang. Ada orang ke? Ada orang ke? Tu kenapa cicak tu bunyi tu? Kata tak ada orang kot. Ni labah-labah ada ni. Burung pati ada ni. Akhirnya turun. Turun. Tengok, sebab tu disunatkan, ini sebahagian riwayat daripada ulama, dia kata disunatkan untuk membunuh cicak. Bunuh cicak. Bila nak bunuh? Khamis malam Jumaat. Cari stick ke apa ke, tangkap cicak. Kemudian bunuh terus. Jangan buat main. Ni kan ada tangkap cicak kan? Putus ekor dia, kerat ekor dia. Nak tengok ekor dia. Ada juga macam tu. Kan cicak ni kan, cara dia nak pertahankan diri, dia boleh putuskan ekor dia. Betul tak? Pernah tengok tak cicak dia putuskan ekor dia? Kan bila cicak ni, kucing biasa main cicak kan? Kucing bila main cicak ni, macam mana cicak nak selamatkan diri? Dia putus ekor dia, kemudian kucing tengok je ekor cicak. Cicak dah lari lama dah. Duk tengok ekor cicak tu bergerak sana, bergerak sini. Dan kemudian cicak tu selamat. Baik. Jadi selepas 3 hari, orang Quraisy pun kata tak jumpa dah Nabi ni. Dia kata tak apalah, biarlah Nabi tu mati ke hidup ke, biarlah dia. Ni harta banyak dekat kota Mekah ni. Harta orang Muslim yang berhijrah ke Madinah semua ni tinggal ni. Kita kumpul harta ni, kemudian kita buat modal berniaga kan? Kita ambil semua harta ni. Kemudian Nabi pun berjalanlah dengan Abdullah bin Abi Uraikih, dengan Sayyidina Abu Bakar berjalan. Nabi dia berjalan, dia tak ikut highway. Highway tahu highway? Lebuh raya tak? Nabi dia tak ikut lebuh raya. Nabi ikut jalan dalam. Jalan lama, jalan yang orang tak biasa ikut. Nabi jalan. Kemudian tengah jalan tu ada seorang pemuda Quraisy, ni orang yang bijak. Ini lelaki yang abqari, yang cerdik. Dia kata, kalau nak deal dengan Muhammad ni bukan orang biasa-biasa ni. Muhammad ni orang cerdik. Muhammad dia tak akan ikut highway. Dia mesti akan ikut jalan dalam. Kemudian dia pun naik, dia pilih kuda yang terbaik. Ni kuda Arab ni biasa ni, pasal-pasal sekalian. Kuda Arab ni ketahanan dia tinggi. Dia bukan kuda biasa-biasa. Bahkan ada satu keturunan kuda, ini keturunan kuda Nabi. Ada sampai sekarang. Dia ada cok mohor, ada dekat belakang kuda. Jadi ini kuda yang terbaik. Kemudian dia berjalan, ikut jalan dalam juga. Dekat dah sampai tu tengok ada 3 orang. Dekat jauh. Syurakah bin Malik kata, ini mesti Rasulullah ni, ini mesti Muhammad ni. Dia pun pergi kejar. Dia pacu kuda dia, bawa laju-laju. Sampai nak dekat ni, Sayyidina Abu Bakar sekejap tengok belakang. Bila tengok belakang, ada kuda tengah laju nak kejar. Dia kata, wahai Rasulullah, dia panik. Pencari telah menemui kita Rasulullah. Ni ada orang belakang nak kejar kita ni Rasulullah. Pelajaran sekarang, Nabi dia tak pandang ke belakang. Nabi teruskan perjalanan. Nabi kata, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan bimbang, Allah bersama dengan kita. Tak payah bimbang lah orang kejar tu. Ini Syurakah bin Malik bila nak dekat ni, dia bawa keluar pedang. Dia nak kunus pedang kan. Nak dekat, nak bunuh Nabi ni. Nak dekat sangat dengan Nabi. Tiba-tiba kuda dia, kaki kuda longlai. Kaki kuda tu jadi lembek. Bila lembek, kuda dia pun terjatuh, tergolek atas tanah. Syurakah bin Malik pun terjatuh sekali. Tengah laju ni, laju. Bila tiba-tiba kaki kuda terlemak, jatuh ke tanah. Syurakah pula, kenapa ni? Ni apa jadi ni? Macam biasa dia, Syurakah ni dia kenal kuda dia. Dia tahu kuda ni sehat, kuda dia baik. Ini kuda yang terbaik ni. Tiba-tiba boleh jatuh sakit. Tiba-tiba boleh jatuh. Syurakah kata, macam dia tak kena macam ni. Tak apa, kejar lagi. Bila dah kuda tu tengah pitam tu, ketuk kuda. Ketuk. Tepuk. Kemudian kuda tu pun sedar daripada pengsan dia. Bangun balik. Nabi dah jauh sikit. Syurakah bin Malik pun naik kuda lagi. Pacu kuda dia. Kejar Nabi. Nak dekat dengan Nabi, nak angkat pedang sikit lagi. Tiba-tiba kuda tu longlai lagi. Jatuh dekat tanah lagi. Syurakah pun tersembam dekat tanah. Masa jatuh tu, bagi sekalian, Syurakah ni menggeletar ketakutan. Kata, apa dah berlaku ni? Ini bukan benda biasa ni. Ini Muhammad ni sedang dilindungi oleh suatu kuasa yang hebat.
Masa jatuh tu, ni Syurakah takut, dia kata, Muhammad, tunggu dulu. Ya? Apa kekuasaan yang sedang melindungi kamu ni? Ya? Siapa yang melindungi kamu ni? Nabi Muhammad dia berhentikan perjalanan dia, pergi dekat Syurakah bin Malik. Dia kata, Kul, ya, katakanlah, yang melindungi itu huwallahu ahad, Allah yang esa, ya, Allahus samad, Allah lah tempat segala hajat setiap makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada yang setanding dengan Allah. Syurakah berkata, itu ke kuasa yang melindungi kamu? Ya, dialah Allah, Tuhan yang esa. Syurakah bin Malik kata, wahai Muhammad, kalau macam ni, aku nak beriman dengan Tuhan yang melindungi kamu tu. Nabi kata, baik, ucapkanlah kalimah tayyibah, la ilaha illallah. Syurakah bin Malik kata apa? Sebelum saya nak ucap dua kalimah tayyibah, saya nak tuntut janji dengan kamu dulu. Ya? Apa janji dia? Nabi kata, baik, nanti bila kamu masuk Islam, tak lama kemudian kerajaan Parsi akan tumbang di tangan Islam. Masa tu rantai Maharaja Parsi, ya, akan diserahkan kepada kamu, wahai Syurakah bin Malik. Akhirnya Syurakah bin Malik pun masuk Islam, ya, kemudian balik ke Mekah. Nabi pun sikit lagi sekalian, ya. Nabi pun jalanlah sampai ke Madinah. Sampai kota Madinah, orang duk tunggu-tunggu. Dia kata, Nabi katanya Muhammad nak sampai ni, bila nak sampai ni? Masuk waktu duha, ya, tengok-tengok, Rasulullah dah sampai, Sayyidina Abu Bakar dah sampai, Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah dah sampai. Masa tu semua orang bangun, keluar daripada rumah masing-masing. Seluruh penduduk Yasrib masa tu semua keluar daripada rumah, duduk dekat pintu gerbang nak sambut Nabi. Tala'al badru alaina. Pernah dengar tak tu? Pernah dengar tak? Semua berkasidah masa tu. Min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Boleh baca sama? Okey, kita baca sama, ya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina jita bil amril muta' jita syarraftal madinah marhaban ya khairada. Telah datang bulan purnama kepada kami, ya, maksudnya Rasulullah dah sampai kepada kami, ya, daripada satu lembah yang namanya Wada', ya, jita bil amril muta', dan penyampai ini, pendakwah ini akan memberikan seruan yang baik kepada kami, ya, perintah yang baik kepada kami. Marhaban ya khairada, selamat datang wahai pembimbing umat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua kegembiraan, semua berada dalam keadaan yang seronok menyambut Nabi sampai ke Madinah. Masa tu kota Yasrib diubahkan kepada namanya kota Madinah Al-Munawwarah. Apa maksud Madinah? Siapa tahu maksud Madinah tu apa? Bandar, ya, Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya dengan nur iman. Jadi itulah pelajaran sekalian, secara ringkasnya kisah yang Ustaz kongsikan tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi aktibar kepada kita, jadi panduan kepada kita. Ustaz nak ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar sekalian. Terima kasih kerana mendengar dengan baik. Ustaz rasa alhamdulillah cukup baik. Ni sejam lebih Ustaz ceramah ni. Bukan senang nak ceramah depan kanak-kanak macam kamu ni. Tapi kamu boleh duduk dalam keadaan yang baik, kamu bagi kerja yang sama yang baik, kamu menjaga hati Ustaz, kamu menyenangkan hati Ustaz. Ustaz rasa sangat bersyukur, Ustaz rasa sangat bertuah. Inilah hasil didikan guru-guru Seriti yang cukup-cukup hebat. Ni adab ni tidak dapat dibentuk saya rasa pada sekolah-sekolah yang lain, melainkan di dalam asuhan dan didikan guru-guru Seriti Al-Husna. Terima kasih kepada sekalian. Saya rasa inilah satu kerjasama, satu adab yang sangat baik yang kamu tunjukkan kepada Ustaz. Terima kasih kerana mendengar. Walaupun mungkin ada yang faham, saya rasa mungkin ada yang tak faham. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya Ustaz, ya. Kalau ada soalan ke apa ke, boleh tanya pada Ustaz. Ustaz boleh jawab pada kamu. Kalau kita tak boleh menjawab sekarang pun, kalau Ustaz ada di luar ke,
Kalau siapa yang nak mesej Ustaz ke, WhatsApp Ustaz ke, boleh WhatsApp Ustaz, insya-Allah Ustaz boleh jawabkan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pihak Sriti yang menjemput Ustaz. Ustaz minta maaf mengambil masa kamu sekalian. Jadi siru ala barakatillah, yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang yang lemah itu daripada Ustaz sendiri. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.